أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وقائد المجاهدين وإمام المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Sedang pendengar yang dihormati sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang yang mulia ini Allah satukan kita walaupun kita berada di tempat yang berbeza, namun Allah satukan kita semua dalam satu majlis yang sama, yaitu majlis ilmu, majlis yang amat dicintai oleh Allah SWT, majlis yang amat disukai oleh para malaikat. Semoga hidup kita sentiasa dapat berkat rahmat daripada Allah SWT. Muslimin muslimat yang dihormati oleh Allah SWT, syukur pada Allah SWT kita telah berada di bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu selama ini, bulan yang penuh dengan keberkatan. Kita sekarang berada di bulan Ramadan, namun demikian rasanya baru saja kita bersama Ramadan, tetapi Ramadan telah hampir pergi meninggalkan kita. Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan ini, telah pun mula melabuhkan tirainya untuk pergi meninggalkan kita. Semoga datangnya bulan Ramadan membawa beribu keberkatan untuk kita semua, dan perginya bulan Ramadan akan membawa segala dosa-dosa kita yang lalu. Diri ini bersih, moga diri ini bersih, diri kita semua bersih daripada segala dosa yang telah kita lakukan. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan, akan diampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu oleh Allah SWT. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT, semoga perginya bulan Ramadan ini akan membawa segala dosa-dosa kita yang lalu. Sidang jemaah yang berbahagia, dalam kesempatan yang ringkas ini saya akan bicarakan tentang kelebihan Al-Quran dalam kehidupan seorang Muslim. Al-Quran merupakan di antara kitab yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Bahkan ia merupakan kitab wahyu yang terakhir. Banyak kitab-kitab yang Allah turunkan ke muka bumi ini, seperti mana ramainya para rasul yang Allah utuskan ke muka bumi ini, yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Sebahagian rasul kami ceritakan kisah mereka pada kamu, wahai Rasulullah, dan sebahagiannya tidak kami ceritakan pada kamu. Demikian juga kitab-kitab wahyu yang Allah turunkan. Banyak kitab-kitab wahyu yang Allah turunkan ke muka bumi ini, namun secara terperinci Al-Quran hanya menyebutkan Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Dan Al-Quran merupakan kitab yang terakhir. Dan Al-Quran mempunyai ciri-ciri yang begitu unik yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kelebihan Al-Quran, kesucian Al-Quran tetap terjaga hinggalah hari kiamat. Allah SWT menjelaskan dalam surah Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran,
dan kamilah yang menjaga keaslian Al-Quran. Tuan-tuan, perempuan, sidang hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, perkara inilah juga yang menjadi asbab yang menarik Yusuf ST untuk memeluk agama Islam. Nama asal beliau ialah Yusuf ST, di mana di waktu berlakunya perdebatan di antara beliau dengan seorang Muslim yang berasal dari Mesir bernama Brother Muhammad. Beliau, isterinya, ibunya dan ayahnya datang dalam majlis yang sama membawa Bible yang berbeza-beza. Dan setiap mereka membawa Bible dengan versi yang berbeza. Dan setiap versi berbeza antara satu sama lain. Lalu Joseph ST bertanya kepada Brother Muhammad, versi Quran yang mana satu yang kamu bawa? Lalu Brother Muhammad menjawab, kami hanya ada satu versi Al-Quran, tidak ada versi yang berbeza. Kemana saja kamu pergi, itulah Quran yang sama yang ada pada kami. Yusuf ST terpinga-pinga, tertanya-tanya, kamu hanya ada satu Quran? Sedangkan dalam agama Kristian, mereka mempunyai banyak versi Bible. Dan antara satu versi dengan versi yang lain berbeza antara satu sama lain. Ini salah satu keunikan Al-Quran, di mana Allah sendiri yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjaga keaslian Al-Quran, yang menjadi salah satu asbab Islamnya Joseph ST, yang kemudian diberikan nama Yusuf ST. Dan dalam ceramah-ceramah beliau, ramai orang yang memeluk agama Islam serta-merta. Ini kehebatan di antara mereka yang mendapat hidayah Islam dan semangat menyampaikan Islam. Akhirnya di tangan beliau beribu orang yang telah memeluk agama Islam. Kita patut merasa cemburu dengan orang seperti ini. Sedang jemaah yang berbahagia, Al-Quran, kitab yang terakhir yang Allah jelaskan nama Al-Quran, bahawa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Namun demikian, Imam As-Sayuti menjelaskan Al-Quran diturunkan dalam 3 bentuk ataupun 3 kali diturunkan, dalam 3 kali penurunan yang berbeza. Penurunan yang pertama, Al-Quran diturunkan daripada Allah SWT ke Lauhul Mahfuz, seperti mana yang dirakamkan dalam surah Al-Buruj ayat 21 hingga ayat 22. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfuz. Sebenarnya wahai Rasulullah, apa yang engkau sampaikan pada mereka bukanlah syair-syair ataupun sihir, bahkan ia adalah merupakan Al-Quran yang tinggi kemuliaannya, lagi terpelihara dengan sebaik-baiknya. Fi Lauhil Mahfuz, di Lauhil Mahfuz. Ini penurunan pertama Al-Quran. Al-Quran diturunkan daripada Allah SWT sekaligus ke Lauhil Mahfuz dan dijaga oleh para malaikat. Manakala penurunan yang kedua pula, Al-Quran diturunkan daripada Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Dan penurunan ini berlaku sekaligus juga di mana Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bulan yang padanya diturunkan Al-Quran. Kita boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Demikian juga Allah SWT berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkatan, yaitu malam Qadar. Karena sungguhnya kami memberikan peringatan dan amaran kepada hamba-hamba kami, janganlah hamba-hamba kami ditimpa azab. Dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Allah SWT juga menjelaskan dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi
fi lailatul qadr. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam qadar. Ketiga-tiga ayat ini dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Ad-Dukhan, dalam surah Al-Qadar menjelaskan bahawa Al-Quran diturunkan sekaligus daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ke langit dunia. Penurunan Quran yang kedua juga berlaku sekaligus. Kemudian Al-Quran diturunkan peringkat yang ketiga, iaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penurunan yang pertama ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampailah 23 tahun Nabi berdakwah. Al-Quran diturunkan munajjaman sedikit demi sedikit hinggalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga bentuk penurunan Al-Quran. Sidang jemaah yang berbahagia, Al-Quran Allah turunkan dalam bahasa Arab. Bagi kita orang Melayu, bahasa yang masih asing, kita berbahasa Melayu. Namun demikian, Allah SWT menjelaskan, Allah mempermudahkan Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguhnya kami memudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran. Maka adakah siapa yang mengambil peringatan daripada ayat Al-Quran? Tuan-tuan dan sekalian, walaupun ramai di kalangan kita yang tak tahu bahasa Arab, tapi ramai di kalangan kita yang dapat membaca Al-Quran dengan begitu fasih, dengan begitu lancar. Ini di antara kelebihan Al-Quran, di mana Allah permudahkan Al-Quran untuk kita baca. Sebab itulah, bacalah Al-Quran sebagai wirid harian kita, terutamanya di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan Al-Quran menjelaskan dalam surah Muzammil ayat yang keempat, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tertil, dengan perlahan, dengan penuh tadabbur, dengan tajwidnya. Ramai orang menafsirkan ayat ini, bacalah Quran dengan tertil, iaitu baca dengan tajwid. Namun saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh seorang pujangga Pakistan, Allamah Iqbal, di mana ayah beliau berpesan, Iqbal, iqra Quran ka'annahu unzila ilaikal an. Wahai Iqbal, bacalah Al-Quran seolah-olah dia diturunkan kepada kamu sekarang. Yang dimaksudkan kita baca Quran dengan penuh tertil, baca dengan betul, baca dengan penuh penghayatan, baca dengan penuh kefahaman, baca dalam usaha untuk kita melaksanakan ajaran Quran. Dan inilah pesan ayah Iqbal kepada beliau, bacalah Quran seolah-olah Al-Quran diturunkan kepada kamu sekarang. Kita dapat merasakan bahawa kita berkomunikasi dengan Al-Quran. Bukan hanya Al-Quran diturunkan 1400 tahun yang lalu, tetapi kita rasakan bahawa kita sedang berkomunikasi dengan Allah SWT. Kita sedang berkomunikasi dengan Al-Quran. Kita merasakan bahawa Al-Quran sekarang berada bersama dengan diri kita. Sidang jemaah yang berbahagia, sungguhnya Al-Quran akan menjadi syafaat kita di hari akhirat nanti bagi mereka yang sentiasa membaca, menghayati Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Quran, sungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafaat kepada pembacanya. Rugi sekali tuan-tuan, sekiranya datang hari kiamat nanti Al-Quran tidak menjadi syafaat untuk kita semua lantaran kita tidak membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Rasulullah berpesan kepada kita, wahai umat Islam, bacalah Al-Quran sebab dia akan menjadi syafaat pada kamu. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya tertarik dengan ungkapan yang diberikan oleh seorang ulama yang menyatakan bahawa Al-Quran ini sebagai kalam Allah. Dan Al-Quran merupakan
perkataan-perkataan Allah yang Allah turunkan kepada manusia. Dan Allah amat suka untuk hamba-Nya membaca kalamnya, membaca ucapannya, membaca kalam Allah. Bayangkan tuan-tuan, puan-puan sekalian, seandainya di zaman moden ini anak kita duduk berjauhan, kita hantar mesej pada anak kita hantar WhatsApp pada anak kita, tetapi anak kita tak baca WhatsApp kita berhari-hari, bahkan berbulan-bulan tidak dibaca. Berkali-kali kita hantar, tetapi anak kita tak baca langsung. Mesej-mesej yang lain dibaca, kita tahu anak kita online, tapi mesej kita tidak dibaca. Apakah perasaan kita? Kita akan rasa sedih. Kenapa anak aku tidak membaca mesej? Tuan-tuan sekalian, Al-Quran merupakan mesej yang Allah berikan kepada kita, dan Allah amat suka untuk hamba-Nya membaca mesej yang Allah berikan kepada kita, membaca peringatan yang Allah berikan kepada kita. Tapi berbulan-bulan kita tidak baca Quran, bahkan kadang-kadang bertahun-tahun kita tidak baca Quran. Tuan-tuan, pemirsa sekalian, jadikanlah bulan Ramadan yang mulia ini sebagai titik tolak untuk kita sama-sama membaca Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai wirid harian kita. Ramai di kalangan kita yang telah pun hafal hadis ini tentang kelebihan membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala, barang siapa yang membaca satu huruf pada kitab Allah Subhanahu wa taala, falahu bihi hasanatun, dan bagi dia ada kebaikan, wal hasanatu bi'ashri amthaliha, dan setiap kebaikan itu digandakan dengan 10 ganda. La aqulu alif lam harfun, walakin alif harfun, wal lam harfun, wa mim harfun. Dan aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti bila kita baca alif lam mim dapat 30 kali gandaan. Dan apabila kita baca di bulan Ramadan, diganda-gandakan oleh Allah SWT sebanyak 70 kali ganda, hatta ila masya-Allah ilahi, dan diganda-gandakan sebanyak mana yang Allah inginkan. Tambah lagi apabila kita baca Quran di malam Qadar yang disebutkan oleh Allah SWT, khairun min alfi syahr, lebih baik pada 1000 bulan. 1000 bulan lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Yang Allah sebutkan lebih baik pada 83 tahun 4 bulan. Subhanallah. Di manakah kita boleh dapat gandaan sebanyak ini, tuan-tuan dan saudara? Ruginya dengan perginya bulan Ramadan kalau kita tidak mengambil kesempatan untuk kita membaca Al-Quran. Oleh itu, tuan-tuan, puan-puan sekalian, marilah sama-sama kita membaca Al-Quran, terutamanya di bulan Ramadan. Kita masih berada di bulan Ramadan, kita berada di 10 yang terakhir bulan Ramadan. Perbanyakkan baca Al-Quran. Rasulullah SAW menjelaskan bahawa perbandingan orang mukmin yang membaca Al-Quran dengan orang mukmin yang tidak baca Al-Quran, tidak dinafikan orang mukmin lebih baik pada orang kafir, sebab dengan Islamnya akan membawa beliau masuk syurga Allah SWT. Namun demikian, Rasulullah bandingkan orang mukmin yang membaca Al-Quran dengan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran dengan hadis baginda, masalul mukmin alladhi yaqra'ul Quran kal utrujah, seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan orang mukmin lain yang tidak membaca Al-Quran lah bagaikan utrujah, iaitu buah seperti mana buah lemon yang rasanya manis dan baunya enak, baunya mengharumkan. Ta'muha tayyibun wa rihuha tayyibun, rasanya elok, rasanya sedap, dan baunya juga sedap. Namun demikian, bagi orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, Rasulullah gambarkan bagaikan buah tamar yang rasanya manis tetapi tidak ada bau. Ini perbandingan yang Rasulullah berikan. Jadi seorang mukmin yang membaca Al-Quran bagaikan utrujah yang baunya harum dan rasanya lezat. Namun demikian, tak nafikan seorang mukmin
lebih baik pada orang kafir. Namun seandainya mereka tidak membaca Al-Quran, Allah bagaikan buah tamar yang rasanya sedap, rasanya manis, tetapi baunya tidak harum. Oleh itu tuan-tuan, kompleks sekalian, perbanyakkanlah kita membaca Al-Quran. Moga-moga kita mendapat kemuliaan di hari akhirat dan juga di dunia ini oleh Allah SWT. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Ustaz, saya ini tak pandai baca Quran. Baca Quran pun merangkak-rangkak. Macam mana saya nak baca Quran? Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis baginda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bagi mereka yang membaca Al-Quran dan dia mahir dengan bacaan Quran, dia bersama dengan safaratul kiramil bararah, mereka bersama dengan para malaikat yang mulia. Namun demikian, bagi mereka yang baca Al-Quran wa yata'ta', mereka membaca dalam keadaan merangkak-rangkak, wa huwa alaihi syaqqun, dan dia susah nak baca, walahu ajran. Kadang-kadang tuan-tuan, kita baca mudah, iza zilatil ardu zilzalaha. Kadang ada orang Jawa baca pun payah juga, ijajul jilatil ardu jiljalaha. Nak baca zai itu payah. Kadang-kadang nak baca waladdallin pun waladdall tu jadi payah baca. Mungkin lahjah dah keras, lidah dah keras, namun kita tetap membaca Al-Quran. Rasulullah SAW tetap sebutkan walahu ajran, dia dapat 2 pahala. Pahala yang pertama, pahala baca Quran. Pahala yang kedua, pahala kepayahan dia baca Quran. Ini bukan bermaksud kalau gitu lebih baik aku susah baca Quran. Tak, lebih baik kita pandai baca Quran, ya. Sebab orang yang baca Quran dan dia pandai baca Quran, dia bersama dengan para malaikat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, di antara kelebihan yang Allah sebutkan, yang Rasulullah sebutkan, orang membaca Al-Quran, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'an, sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya kepada orang lain. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sebaik-baik kamu orang yang mempelajari Al-Quran. Kita belajar membaca Al-Quran dengan belajar tajwidnya, dengan baca qiraatnya, dengan kita memahami isi kandungannya dan berusaha untuk bertadabbur dengan Al-Quran. Sebab itulah Allah sebutkan, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mahu untuk bertadabbur dengan Al-Quran, ataupun jiwa mereka, diri mereka, hati mereka telah terkunci daripada menghayati Al-Quran. Al-Quran yang Allah jelaskan merupakan kalamullah ini, Rasulullah gambarkan sebaik-baik manusia orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, Al-Quran sebagai panduan, Al-Quran sebagai pedoman. Bagaimana kita nak menjadikan Al-Quran sebagai panduan dan pedoman seandainya kita tidak memahami Al-Quran, seandainya kita tidak mempelajari Al-Quran? Demikian juga bagaimana kita katakan kita cinta kepada Allah SWT, kita sayang pada Allah SWT, kita sayang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita tidak membaca Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita katakan, bagaimana kita mendakwa kita sayang pada ibu kita, sedangkan kita tidak patuh kepada ibu kita, kita tidak taat kepada ibu kita, kita tidak dengar nasihat ibu kita. Demikian juga bagaimana kita mendakwa kita sayang pada Allah, kita cinta pada Allah, namun kita tidak membaca Al-Quran dan kita tidak menghayati Al-Quran. Oleh itu, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, marilah di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, kita banyakkan untuk membaca Al-Quran. Tambah-tambah lagi
kita berada di 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Perbanyakkanlah untuk kita baca Al-Quran. Sebagai penutupnya, sidang pendengar sekalian, saya ingin memetik apa yang disebutkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Sekarang ini kita berada dalam PKP, kita agak terhalang untuk beriktikaf di masjid. Bagi mereka yang telah biasa beriktikaf di masjid di bulan Ramadan, sebelum akhir Ramadan, tahun ini kita terhalang untuk melakukan iktikaf. Namun demikian, jangan lepaskan juga untuk beriktikaf. Bagi pendapat mazhab Imam Abu Hanifah, mereka yang terhalang untuk pergi ke masjid, whatever reason, mereka boleh beriktikaf di rumah mereka, di tempat di mana mereka biasa beribadat. Dengan kita baca doa sahaja beraku beriktikaf kerana Allah SWT, semoga sewaktu kita duduk di rumah, kita beribadat, juga diberikan pahala iktikaf oleh Allah SWT. Dan perginya bulan Ramadan ini akan membawa segala dosa kita yang lalu. Bimbang-bimbang tuan-tuan sekalian, janganlah kita tergolong bersama dengan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ta'isa man madha alaihi Ramadan falam yughfarlah. Malang sekali mereka yang telah pergi ke bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan oleh Allah SWT segala dosa-dosanya yang lalu. Moga-moga perginya bulan Ramadan pada kita ini akan membawa segala dosa-dosa kita yang lalu. Sidang jemaah yang dihormati oleh Allah SWT, sekian sahaja yang dapat saya sampaikan. Semoga hidup kita sentiasa mendapat berkat rahmat Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.